Okey, apa itu maksud exo dan juga endo? Okey, kalau kita belajar bio lah. So, exo ni benda yang luar. Benda-benda yang luar namanya exo. Okey, exo. So, endo ni benda-benda yang dalam. Namanya endo. Contohnya, kalau kita mempunyai rangka dalam, namanya adalah endoskeleton. Kalau rangka luar, namanya exoskeleton. Contohnya, rangka luarnya macam siput lah. Kalau kita ni manusia kan. Jadi maknanya endoskeleton. Maksudnya endo tu dalam, exo tu luar. Okey. Cuma dalam termokimia ni, termokimia ataupun termochemistry ni, dia lebih kepada termo, haba. Jadi bila sebut exo ni, haba bebas keluar. Kalau endo ni, haba diserap. Ni haba bebas. Nampak exo keluar ya. Nampak endo masuk. Itu term dia, nama exo dan juga endo. Cikgu akan datang takkan sebut nama penuh lah, exothermic ataupun endothermic, panjang kan. Kita cuma sebut exo ataupun endo. Okey, cikgu tak nak baca banyak-banyak ni guys. Cikgu akan buat satu graf perbezaan antara endo dan exo. Jadi malam ni santai-santai dengan nota kita lah. Okey, ini kita buat exo. Ini adalah endo. Okey, apa beza dua ni? Okey, let's say kalau kita ada satu bahan This one is energy, tenaga. Ini pun adalah tenaga. Katakanlah kita ada satu bahan. Okey, bahan ni dalam bahasa Inggeris namanya reactant lah bahan kan. So, bahan ni contohlah kita ada A, bahan A tambah bahan B. Okey, bahan A tambah bahan B. Bila tidak balas berlaku, maka dia menghasilkan tenaga. Exo kan? Exo. Jadi dia bebas tenaga. Dia menghasilkan tenaga, dia akan bebaskan haba. Dia bebaskan haba tinggi. Okey? Dia bebaskan haba yang tinggi. Okey, kenapa dia bebaskan haba yang tinggi? Kerana untuk membentuk ikatan kimia. Okey? Jadi bila dia bentuk ikatan kimia, dia akan bebaskan haba. Okey? Kalau dia nak putuskan ikatan kimia, dia serap haba. Okey, ingat tu. Bila dia nak membentuk ikatan kimia, dia bebaskan haba. Okey, jadi apabila A dan B ni, dia ada tindak balas tertentu akan jadi exo, tindak balas tertentu akan jadi endo. Jadi semua tu nanti akan berada dalam soalan guys. Jadi korang tak payah hafal lah. Cuma dalam paper 1 ada jugalah kena hafal beberapa yang penting yang selalu keluar. Dia akan cakap lah, ni tindak balas ni endo ke exo, tindak balas asid dengan logam ni endo ke exo, adalah beberapa yang penting nanti kita akan buat. Okey, lepas tu bila A dan B ni dia bergabung secara kimia dan di endo katakan, maka haba dibebaskan kan. Bila haba dibebaskan, jadi dia turun guys. Okey, kenapa turun juga explain nanti. And then dia akan menjadi produk ataupun hasil. Jadi hasilnya mungkin hasil yang baru. Jadi terbentuklah hasil C tambah D. Okey, di sini kenapa tenaganya turun guys? Ni energi guys energi ya. Kenapa energi ni turun? Energinya turun menunjukkan bahawa haba telah dibebaskan. Asalnya tenaganya banyak, asalnya energinya banyak. Okey, bila jadi produk, energinya berkurangan guys. Kenapa berkurangan? Kerana habanya dibebaskan. Dibebaskan simbolnya negatif. Menunjukkan haba tu dibebaskan. Let's say lah 100 kilojoule per mol. Contohnya, ni maksudnya dibebaskan sebanyak 100 kilojoule per mol kalau bebas. Kalau diserap, dia tambah. Okey, dalam kes ni, tenaga bahan lebih tinggi berbanding tenaga hasil. Jadi hasil tu adalah rendah kerana tenaga haba dibebaskan. Ni namanya exo. Okey guys, sampai sini clear tak? Juga explain. Nak tanya apa-apa tak? Okay, so far so good. Boleh cikgu teruskan lagi?
Boleh Mimi Okey, kita pergi kepada endo pula. Okey, kita pergi pada endo. Okey. Exo ni sebenarnya dalam tindak balas kimia ataupun rate of reaction korang akan belajar juga sikit. Sebab itulah sepatutnya cikgu bagi cikgu lah endo ni kena masukkan dalam rate of reaction, senang nak explain. Tapi tak apalah dia buat macam mana kan. Okay, katakanlah kalau kita tengok endo pula. Endo dia serat haba guys. Jadi dia punya bahan dia ataupun reactant dia kat bawah. Let's say kita ada A tambah B. Okay, disebabkan dia menyerap haba, maka habanya menjadi semakin banyak guys. Dan menyebabkan produk dia adalah tinggi guys. Ni adalah bahan. Jadi kat sini kita punya energi meningkat. Kita punya bahan energi berkurangan. Kenapa? Kerana dia telah menyerap haba persekitaran dia. Okey. Jadi haba persekitarannya menjadi sejuk. Macam air batu kita rasa sejuk kan? Kenapa sejuk? Sebab dia serap haba kita. Dia serap haba kita. Kenapa dia serap haba kita? So, sini aku bagi note sikit. Dia akan serap haba. Okey, dia absorb haba. Kenapa saya absorb haba? Kerana untuk memutuskan ikatan. Okey. Kerana untuk memutuskan ikatan. Okey, sampai sini okey tak? Okey, nak tanya apa tak sini? Boleh? Boleh kan? Jadi dia serap haba untuk putuskan ikatan dalam air batu tu. Jadi sejuk lah. Kita rasa sejuk tu sebenarnya sebab dia absorb heat kita. Kita rasa sejuk. Okey, kalau yang dibebaskan ni kita akan rasa habanya panas. Habanya panas guys. Sebab habanya dibebaskan. Ini habanya diserap. Kita rasa sejuk. Ni bebas. Macam tu. Okey, clear? Okey, macam air batu lah kan? Air batu kan dia serap. Bila dia serap haba kita, dia jadi cair. Sebab dia dah serap haba kita. Okey, sebelum cikgu teruskan lagi, cikgu nak bagi satu contoh yang selalu keliru. Pelajar keliru cikgu bagi satu contoh. Okey, let's say lah kalau kita menggoreng telur. Okey, kita ada satu kuali. Kuali dan kita ada tungku kaki 3 ni guys. Dan kita panaskan dia guna api lah. Okey, guna api. Perlu bongsen. And then kita goreng telur tanya. Telur warna apa guys? Warna biru. Bolehlah warna biru lah ni telur kita. Okey, dalam kes ni. Kita nampak pembakaran. Ni pembakaran kan? Okey, pembakaran ni dia panas. Jadi pembakaran ni sebenarnya bebaskan haba. Release heat. Bebaskan haba yang banyak. Okey. Persoalan cikgu sekarang ni siapa yang serap guys? Jadi api ni bebaskan haba. So sekarang ni siapa yang serap haba guys? Bebas haba. Okey, bebas haba tu api. Api ni bebas haba betul. Api ni membebaskan haba. Jadi api ni adalah exo ya. Sebab dibebaskan haba, jadi api tu pembakaran tu adalah exo. Pembakaran tu membebaskan haba, exo. Okey, sekarang ni bila dibebaskan haba mesti ada orang yang serap. Siapa yang serap dalam kes ni? Telur yang serap. Betul, telur ni akan absorb heat. Jadi telur ni mengalami proses endo. Faham tak? Sebab dia menyerap heat. Sebab tu jadi beku. Telur tu jadi cair, daripada cair menjadi beku, pejal kan? Faham tak? Biasanya pelajar akan jawab, telur ni adalah endo sebab dia panas. Padahal bukan telur tu panas, yang panas ni api. Telur tu cuma absorb je. Bila dia absorb baru jadi panas. Okay, faham tak macam ni sekarang? Jadi apa-apa yang absorb namanya endo, apa-apa yang bebaskan namanya exo. Okay, lihat faham? Macam tu. Okay. Macam ais tu kita nampak lah jelas sebab dia sejuk. Dia sejuk tu adalah endo lah. Sebab dia serap haba kita. Macam telur ni kita tak nampak. Sebab dua-dua panas kan. Tapi telur tu sebenarnya endo. Sebab dia tengah serap haba daripada kuali tersebut. Okay, clear
Okey. Tu secara ringkasnya untuk exo dan endo. Okey, lepas ni nanti kalau korang dah faham konsep ni, senanglah sikit kita nak pergi benda-benda lain. Ya, terutamanya benda-benda ni lah. So minggu depan kita ada pengiraan sikit dan pengiraannya mudah gila guys. Kalau topik ni keluar, insya-Allah boleh score lah. Okey, sebab sekarang ni soalannya random untuk KSSM ni kan, jadi susah juga nak buat strategi. Macam tahun lepas kita dah fit dah. Macam section C keluar topik apa, kita boleh buat strategi. Kali ni dia random, dia ambil je. Jadi sukar sikit lah nak buat strategi. Okey, dekat sini cikgu untuk explain sikit mengenai exo satu je lah. Supaya senang nak rujuk. Tindak balas exo guys, ialah tindak balas yang mana haba dibebaskan ya. Semasa pembentukan ikatan. Jadi dibebaskan haba, kenapa? Untuk membentuk ikatan. Sebenarnya dia dibebas tak? Ada juga bebas guys. Dia juga ada bebas haba. Cuma haba yang dibebaskan sikit. Nak dibandingkan haba yang diserap ni lebih banyak. Okey, begitu juga yang sebelah ni. Jadi dia pun ada juga bebaskan haba. Ni serap haba kan, ni bebaskan haba. Cuma kat sini haba yang dibebaskan ni sikit, haba yang dibebaskan lebih banyak. Jadi kedua-dua ni ada. Kedua-dua ni ada. Kenapa ini berlaku? Kita tengok nanti. Kenapa kedua-duanya ada bebas dan ada serap. Dan satu lebih, satu kurang. Kita tengok nanti. Bila sampai masanya kita tengok. Okey, juga explain ayat ni sikit. Nanti korang keliru pula. Jadi kat sini, tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan, dalam hasil tindak balas lebih tinggi. Jadi haba dibebaskan lebih tinggi daripada haba yang diserap. Maksudnya, kita ada dua lah. Haba bebas pun ada, haba serap pun dia ada. Cuma haba serap ni dia rendah. Okey? Okey, jadi haba yang dibebas tu lebih tinggi. Okey, boleh? Jadi nampak clear kan? Okey. Jadi yang lain-lain tu korang baca sendiri nanti. Sebab nanti kita akan jumpa juga dalam soalan-soalan kita. Okey, jom kita tengok sikit kat sini. Okay, kat sini kita ada pepejal natrium hidroksida. Dia akan dimasukkan ke dalam air. Jadi korang tak payah fikirlah di endo ke exo. Sebab nanti soalan tu akan beritahu sendiri. Macam mana nak tahu? Dia akan beritahu melalui suhu. Dia akan cakap haba meningkat. Dia akan cakap persekitaran panas. Jadi point key tersebut melambangkan kita tahu di endo ataupun exo. Kadang-kadang dia bagi dalam bentuk figure. Contohnya dia bagi haba yang dibebaskan negatif. Macam ni. Nampak tak? Negatif mesti exo. Negatif mesti exo sebab dibebaskan haba. Dia bagi key dalam macam ni. Ya? Jadi korang tak payah hafal lah. Okey, bila dia masuk ni, maka kita pun buatlah sikit. Cuma untuk exercise ni dia tak bagilah key. Dia tak bagilah kunci key di endo ke exo sebab kita buat bersama dengan cikgu kan. Jadi dalam campuran dalam dua bahan plastik ini, tiba-tiba plastik ini akan menjadi panas guys. Sebab dia bebas karbon. Ni exo guys. Ni tindak balas exo. Okey, bila tindak balas exo, maka campuran bahan dalam plastik ni akan menjadi panas lah. Okey, ataupun namanya adalah hot. Okey, boleh? Okey, oleh kerana dia membebaskan haba, maka termometer dia adalah meningkat ataupun increasing. Okey. Okey, seterusnya. Jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas. So, tengok bila kita buat exo, terus kita buat dia punya gambar rajah dia guys. Anak panah kena ada sebab tunjukkan turun. So ingat ni AB adalah bahan, CD adalah hasil, produk. Ni hasil, ni adalah bahan, reactant. Jadi dalam kes ni kalau exo, ingat energi untuk bahan lebih tinggi berbanding energi untuk hasil. Sebab hasilnya energi dah keluar, hasilnya kurang. Dalam kes ni jumlah kandungan tenaga haba tindak balas. Jumlah tenaga tindak balas bahan kimia. Dia adalah tinggi daripada hasil tindak balas. Tengok dekat sini kata bahan tenaganya lebih tinggi berbanding dengan hasil. Samalah kita buat ni. Okey, sampai sini boleh faham tak maksud cikgu? Bahan dengan hasil tu. Boleh nampak tak
siapa yang mempunyai tenaga yang banyak dan siapa yang mempunyai tenaga yang sikit. Dekat sini bahan tu lagi banyak. Tapi bila bergabung menjadi hasil, energi dia semakin kurang. Kenapa energi kurang? Kerana tenaga haba telah dibebaskan sebahagiannya. Macam tu. Okey, seterusnya adalah jadi jumlah haba dibebaskan semasa pembentukan ikatan dalam hasil tindak balas. Ini adalah lebih banyak. Tenaga haba banyak dibebaskan. Berbanding dengan haba yang diserap. Jadi bebas lebih banyak berbanding haba yang diserap. Okey. Jadi haba dibebaskan guna ikat panah lebih banyak daripada haba yang diserap, turun bawah sikit. Okey, jadi melarut pepejar natrium hidroksida dalam air suatu tindak balas exothermic. Exothermic. Okey? Exothermic. Okey, soalan guys, nak tanya apa-apa tak? Sampai sini okey tak? Nasrul okey Nasrul? Boleh faham ke? Nasrul boleh Okey. Kita teruskan lagi kepada endo lah. Kalau sebut amonium je, ada amonium je, biasanya dia adalah endo. Senang nak ingat. Kadang-kadang ada soalan kebat lah kan, dia tak cakap endo ke exo kan. Amonia ni biasanya adalah exo. Endo. Okey, bila endo, plastik kita akan menjadi sejuk lah. Jadi plastik kita akan menjadi sejuk guys. Okey, kenapa sejuk? Kerana bacaan termometer adalah menurun. Decrease. Jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas lebih rendah. Okey, kita buat sikit jadualnya supaya nampak. Lain. So, macam ni dia naik nak panah. Sini bahan. Sini adalah hasil produk. Jadi kat sini cakap apa ni? Jumlah tenaga bahan. Bahan tu rendah guys. Rendah daripada hasil. Hasil ni tinggi tenaganya. Hasilnya tinggi, bahan ni rendah. Jadi dia punya tenaga dibebaskan adalah negatif. Positif. Macam tu. Sampai sini okey tak guys? Okey, kita masuk yang seterusnya. Jadi jumlah haba dibebaskan semasa membentuk ikan hasil tidak balas adalah kurang daripada haba yang diserap. Jadi melarut pepejar amonia dikenali sebagai endotermi. Okey, senang je. Okey, Nasrul pun dah faham. Okey, senang, happy sikit. Okey, kita masuk lagi yang seterusnya. Okey, kat sini kita tengok perbezaan antara exo dan juga endo. Okey, kita bagi siap-siap jawapan ni senang. Jadi tak adalah salin banyak. So, tindak balas asid dan logam. Ni contoh-contohnya. Asid dan logam biasanya kebanyakannya exo. Jadi dia bebaskan haba. Kita nampak je logam dengan asid, mesti dia adalah exo. Okey, dia exo lah. Okey, melarut asid pekat dalam air, exo. Pembakaran bahan api, exo. Macam kita buat pembakaran yang kita bakar, yang kita panaskan telur tadi kan, pembakaran. Peneutralan, proses peneutralan, apa-apa yang menghasilkan air, dia adalah exo. Dan juga penyesaran logam daripada larutan garamnya, displacement, penggantian. Contoh displacement tu macam ni lah. Contohnya kita ada cuprum chloride tambah dengan magnesium. Jadi kat sini magnesium lagi power, jadi magnesium akan rampas klorin. Ni namanya dia merampas kan. Ni namanya proses penyesaran, displacement. Ni pun adalah exo. Okey, ni antara yang popular. Tapi korang tak perlu hafal guys. Kalau nak hafal pun mungkin 1-2 lah, dia minta contoh ke kan.
Okey, lagi yang endo pula adalah melarutkan hablocupron sulfat, terhidrat, kupron hidrogen karbonat. Ni amonia ni guys. Ni popular guys. Yang ada amonia ni popular guys. Amonia nitrat, amonia chloride. Dan juga penguraian kalsium karbonat. Okey, ni antara yang popular. Tapi cukup galakkan tak payah hafal pun tak apa guys. Tak nak pening kepala korang. Okey, ni contoh-contoh tindak balasnya. Ni gambar rajah dah ada. Jadi kat sini sama yang macam cikgu explain sebelum ni. Dan semua-semua ni ada kat sini dah. Jadi korang boleh bacalah sendiri. Okey. Okey. Ni namanya adalah haba tindak balas kimia. Okey, haba tindak balas kimia. Nanti korang ada satu lagi dia punya Q. Q adalah perubahan haba. Nanti minggu depan kita explain ni. Cikgu takut awak bertukar sebab nama dekat-dekat. Ni haba juga. Yang ni perubahan haba. Okey, nanti kita minggu depan lah. Okey, tak ada apa kot. Cikgu rasa ni dah cerita tadi. Benda yang sama. Okey. Okey, ni namanya adalah gambar rajah aras tenaga guys ni. Okey, energy level diagram. Jadi korang kena, soalan memang kena lukis. Kalau soalan melibatkan lukisan macam ni, biasa 3 markah banyak. Rugilah guys. Pastikan kita lukis dalam keadaan betul. Sama ada persamaan ataupun dalam bentuk ion. Persamaan ion. Bergantung apa soalan dia nak. Okey. Okey, tengok sini sikit. Korang rasa ini endo ke exo? Soalan pertama ni, endo ke exo guys? Sebab apa nak suruh exo? Sebab dia bebas haba, betul. Dekat sini negatif, bebas haba. Sini turun, bebas haba. Jadi bebas haba. Tu penting. Jadi tak perlu hafal lah. Kita akan bagi dalam bentuk gambar rajah ataupun dalam bentuk ayat. Dia akan cakap suhunya menurun. Suhunya meningkat. Kalau meningkat tu exo, bebaskan haba. Jadi kat sini dia ternyatakan maklumat diperolehi daripada diagram tersebut. Jadi yang pertama, kita dah tahu dia adalah exo. Tulislah tindak balas. Tindak balas exotermik. Okey, dah settle. Lagi apa lagi yang kita boleh nyatakan? Jadi kita katalah haba dibebaskan. Macam yang kita buat dalam gambar je ni. Macam sini ni. Tapi korang tak perlu hafal semua pun. Biasa dia minta 3 je. Okey, haba dibebaskan. Kadang-kadang soalan tanya juga, dibebaskan ke mana? Dibebaskan ke persekitaran. Okey. To the surrounding, kena beritahu. Jadi apa lagi kita nampak? Bila kita masuk oleh kerana suhunya meningkat, jadi bacaan termometer meningkat. Okey, bacaan termometer juga increase, meningkat. Okey. Okey, kat sini kita ada satu masalah pelajar. Pelajar akan cakap termometer meningkat. Termometer meningkat salah guys. Termometer tu tak bergerak, yang bergerak bacaan. Jadi jangan lupa letak bacaan termometer meningkat. Tak ada bacaan tak betul guys. Sama ada fizik ataupun kimia. Jadi bacaan termometer meningkat. Begitu juga kalau kita buat fizik galvanometer. Kita kena cakap jarum galvanometer meningkat ataupun terpesong. Kita jangan cakap galvanometer terpesong. Galvanometer tu seketul tu kan, takkan dia bergerak. Kadang-kadang jawapan kita dah betul, cuma ayat gunakan salah sikit. Okey, lagi apa lagi yang kita boleh tahu? Kalau ikut 3 dah cukup dah. 3 dah cukup lah. Okey. Jadi kat sini kalau kat sini tengok tenaga mana lebih tinggi? Tenaga bahan lebih tinggi berbanding tenaga hasil. Okey, jadi kita cakaplah tenaga bahan lebih tinggi daripada tenaga hasil. Ataupun kita cakap ayatnya penuh. Jumlah tenaga tu kenapa? Sebab dua-dua ni bergabung. Okey, jumlah tenaga magnesium penuh lah. Okey, dan oksigen. Magnesium dan oksigen lebih tinggi
tinggi daripada jumlah tenaga ni magnesium oksida. Magnesium oksida. Jadi korang boleh pilih lah jawapan mana yang sesuai. Poin-poin mana sesuai bergantung kepada soalan. Okey, boleh? Okey, salin dulu. Kalau kita tulis dia tindak balas azo sebab haba tindak balas dia negatif, tak boleh. Negatif tu hanya untuk pengiraan sahaja. Bukan pengiraan, untuk simbol. Pengiraan kita pun positif juga. Bila kita kira nanti dalam bentuk positif, tapi simbol tu menunjukkan dia adalah exo ataupun endo. Jadi tak boleh dalam sebut negatif. Okey, tapi kalau sebut macam ni, haba dibebaskan, lepas tu kita buat negatif, boleh. Negatif tu cuma poin yang tak ada markah lah kan. Nak menunjukkan bahawa, nak beritahu simbol tersebut. Ya. Okey, seterusnya. Okey, cuba korang buat ini. Ni endo ke exo, ni adalah endo ya. Kerana endo, kerana bahan dia energinya lebih rendah berbanding energi hasil dia. Okey. Okey, cuba korang point sikit, bagi poin-poin sikit. Ada 4 ni, apa yang korang boleh nyatakan. Yang pertama, cikgu buat dululah. Tindak balas, ini adalah tindak balas endotermik lah. Dah. Okey, 2 lagi. Suhu persekitaran menurun. Betul? Suhu persekitaran menurun. Okey, betul. Suhu persekitaran menurun. Okey. Cikgu cadangkan buat macam ni dia. Suhu persekitaran menurun tu dia macam subjektif sikit. Kita buat macam ni. Haba diserap dari persekitaran. Okey. Haba diserap daripada persekitaran. Macam tu. Okey. Tapi suhu menurun tu betul, bukan salah. Betul. Takut pemarkahan dia tinggi sikit nanti kan. Okey, lepas tu kalau nak buat turun lagi, kita kata bacaan termometer. Bacaan termometer Allah pun menurun. Dan kita buatlah jumlah tenaga bahan lebih rendah berbanding jumlah tenaga hasil. Tapi kena sebutlah bahan dia apa. Nitrogen dan juga oksigen. Hasilnya ialah nitrogen dioksida. Ada 2 O tu dari nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida. Okey, ataupun bahasa Inggeris namanya adalah nitrogen dioxide. Okey, ada soalan apa tak guys sebelum cikgu move lagi? Ni basic lah ni. Ni basic. Sebab kita ada 4 jenis tindak balas nanti. Kita ada 5 jenis tindak balas. Termo dan juga exo. Tak ada yang 4 jenis tu lah yang kena hafal sikit nanti minggu depan. Okey, sekarang ni kita nak lukis sikit dia punya diagram tadi. Namanya adalah aras tenaga. Jadi korang kena hafal ni. Bila sebut rajah aras tenaga ni ataupun namanya adalah energy diagram, janganlah kita tengah-nganga pula. Gambar rajah tadi tu. Biasa pelajar lupa, dia macam gambar rajah apalah. Dia lukis radas lah dan macam-macam. Okey, jadi kat sini awak rasa endo ke exo guys? Tengok soalannya nombor 5 ni, nombor 3 ni. Endo ke exo? Z kata rasa-rasanya endo ke exo. Nasrul kata exo. Kat mana penunjuknya Nasrul? Petunjuknya negatif. Betul ni. Okey, tenaga tindak balas kita negatif. Jadi terus kita buat satu, yang ni namanya tenaga ya. Okey, namanya energi sebab kita bincang mengenai aras energi. Okey, lepas tu kita lukis dia punya ke bawah lah ya, menunjukkan dia turun lah negatif. Dan kita ambil simbol-simbol ni, kita masuk dekat sini guys. 84 kJ per mol. Okey, masuk simbol dia. So dekat atas kita salin sahaja persamaan. Jadi kat atas ni adalah H2 gas tambah dengan chlorine gas. Ikut je.
Kalau dulu susah guys. Dulu kita kena buat ion, guna pensel ke dalam pensel. Negatif. Boleh guna pensel macam biasa. Tapi kalau boleh guna pen je. Lukisan biasanya guna pensel, tapi yang ini guna pen je. Mula-mula buatlah dengan pen dulu, lepas tu tekaplah dengan ni kan. Dengan pen. Betul-betul punya Nasrul, insyaAllah betul je. Padam, itu je lah, padam lah, buat sebelah lah. Nasrul hilang pula satu hal pula ni. Okay. Yang ni juga galakkan guna pen je. Guna pen biru, jangan pen merah. Okey, lepas tu yang bawah ni pun sama, ambil, kita letakkan je. Kita ambil dia punya persamaan. Ni 2 kan, letak je. Okey. Okey, tapi kalau yang lama, mesti kita kena buat persamaan ion guys. Leceh sikit lah. Cuma yang baru ni better sikit, cuma kena letak dia punya state keadaan dia. Gas, tapi dia bagi kan, masuk je lah. Okey, ni je guys, dapat 3 markah. Tapi soalan tak macam ni lah, soalannya adalah Roman 1, Roman 2, Roman 3. Ni mungkin Roman ketiga lah, buku lukis. Okey, seterusnya buat yang B pula. Mula sekarang, ini adalah endo guys. Ini adalah endo. Dan so tak ada masalah, senang jadi yang ini cuma daripada bawah ke atas je lah. Dah selesai. Okey, kita nak masuk. Okey, kalau ikut cikgu, target cikgu sampai sini je. Sampai sini je, ni lebih masa. Kita boleh masuklah sikit nanti yang bawah tu. Okey, inilah sebenarnya kenapa haba kita mempunyai haba yang diserap dan juga haba yang diputuskan. Jadi kedua-dua dalam tindak balas mesti mempunyai haba ini guys. Okey. Cuma contoh kat sini, dia tunjuk contoh adalah exo. Dia sebab negatif kan, dia tunjuk exo. Jadi, apabila exo ni berlaku, katakanlah dekat sini hidrogen bertindak balas dengan klorin untuk menghasilkan HCl. So, kat sini bila digabungkan, dia tindak balas, maka kat sini haba diserap. Okey, haba diserap. Okey. Kenapa diserap? Kerana untuk membentuk ikatan, untuk membentuk. Okey. Tapi dalam masa yang sama, ianya juga akan memutuskan ikatan. Dia nak putus ikatan ni. Tetapi energi untuk putuskan ni lebih rendah berbanding energi untuk dia serap lagi tinggi. Okey. Jadi, dia nak serap tu kalau ikut lebih tinggi berbanding dia putuskan. Itulah maksudnya. Jadi, dia putuskan tu perlukan tenaga yang kecil, manakala untuk membentuk tenaga yang besar. Jadi, dia adalah exo kerana memerlukan tenaga absorb yang tinggi untuk membentuk satu-satu bahan yang baru. Okey, kalau di endo terbaliklah. Terbaliklah. Jadi, tindak balas tersebut mesti mempunyai haba yang diserap dan haba dibebaskan. Cuma lebih ataupun kurang aja. Okey. Clear tak guys? Cikgu explain. Boleh tak? Cikgu takut keliru je tadi. Okey, Nasrul tu okey. Next, kalau macam tu kita jawab soalannya. Jadi bagi tindak balas exothermic, haba yang dibebaskan adalah kurang. Lebih banyak. Haba dibebaskan. Okey, haba dibebaskan. Betul. Haba dibebaskan adalah lebih banyak. Haba dibebaskan adalah lebih banyak. Okey, terbalik ni. Exo haba dibebaskan. Terbalik. Sorry. Haba dibebaskan tinggi. Yang ni bebaskan diserap, haba diputuskan. Tak apa-apa nanti. Ni bebaskan tinggi, diserap ni rendah. Sorry, terbalik pula. Okey, lagi lebih banyak haba. Bagi tindak balas endo pula, haba dibebaskan adalah kurang. Okey, salah tanda guys. Sorry guys. Okey, itu aja untuk malam ini. Dan kita nak masuk yang baru. Jadi ni kira sesuatu yang barulah, kita boleh capai target kita dengan lajunya. Cuma yang ni cikgu tak buat nota sikit.
tak maksudnya tak adalah explanation yang simple ni sebab cikgu tak prepare untuk ini pula kan. Tapi tak apa, kat sini cikgu nak explain sikit nama-namanya guys. Okey, kat sini sebenarnya kita akan ada nanti kat sini nampak tak? Namanya adalah tindak balas haba ataupun heat of reaction, tindak balas haba. Korang akan jumpa 5 tindak balas nanti. Okey, tindak balas haba ni ada 5 jenis. Ada 5 jenis tindak balas. Okey. Okey, tindak balasnya apa? Yang pertama, dia buang satu, tinggal 4 this year. Yang pertama namanya adalah apa ni? Andai yang dibuat menentukan haba pemendakan. Okey, ni haba pemendakan. Satu je pemendakan. Ya, cikgu check. Yang pertama adalah pemendakan. Okey, lagi ada apa lagi? Okey, haba pemendakan tu precipitated lah. Okey, lagi kita ada tindak balas penyesaran. Kedua namanya adalah haba penyesaran. Jadi dua adalah haba penyesaran. Okey, kita ada penyesaran. Kita tekan ni. Dan lagi kita ada peneutralan. 3. Peneutralan dan juga kita ada pembakaran. 4 je. Check lagi tak? Ke dia buang 1? 4 sahaja guys. Okeylah, dah habis. So korang kena tahulah dalam bab ni, dalam endoazone ni kita ada 4 tindak balas. Haba pembakaran. Okey, lagi. Lepas haba peneutralan. Haba penyesaran dan haba pemendakan. Ada 4 jenis haba. Okey. Jadi keempat-empat haba ni boleh sebut haba pemendakan, haba penyesaran, semua-semua tu diwakili oleh delta H, perubahan H. Okey. Nanti kalau sebut perubahan haba diwakili oleh Q guys. Jadi yang keempat-empat yang kita buat tadi diwakili oleh delta H ni. Okey, tu nak guna beritahu tu lah. Sebab apa? Sebab sini ada formulanya. Nampak tak kat sini tulis? Perubahan haba. Perubahan haba adalah Q guys. Jadi kalau ditanya, kira perubahan haba. Maksudnya kira Q lah. Kalau kata kira penyesaran haba. Penyesaran kita ni. Penyesaran ke, haba pemendakan ke, haba penyesaran ke, apa lagi? Haba pembakaran ke, haba peneutralan. Ada 4 dia kan? Jadi kalau sebut keempat-empat ni, dia merujuk kepada delta H. Tetapi kalau dia kata perubahan haba, dia merujuk kepada Q. Kenapa cikgu highlight ni? Sebab pelajar selalu bertukar. Bila sebut haba je, dua-dua ada haba kan? Jadi nak pakai Q ke nak pakai H? Okey. Dan satu lagi guys, cikgu nak tekankan ini juga. Okey, setengah-setengah buku rujukan, dia tak pakai Q. Dia pakai H sahaja. H sama dengan MC theta. Kita keliru. Jangan keliru. Sebab kat sini kita pakai delta H. Sini pakai H sahaja. Okey. Jadi cikgu beritahu kenapa kadang-kadang kita tengok buku lain, tiba-tiba dia pakai H. Kenapa pakai H? Boleh je guys. Boleh sahaja. Okey. Jadi itu mukadimah untuk hari ini. Untuk bab ini lah. Jadi formula kita ni kalau nak cari perubahan haba, formula kita adalah Q sama dengan MC theta. Macam fizik. Fizik bab haba kan? Q sama dengan MC theta. Cuma fizik dia tak ada haba pemendakan, haba penyesaran, haba peneutralan. Dia tak ada yang tu. Fizik sampai dekat sini aja. Okey, bezanya apa? Bezanya benda yang sama juga guys. MC theta juga. Cuma dia bahagi dengan mol sahaja, bilangan mol. Itu je. Bahagi dengan bilangan mol dah dapat. Kalau ikut formula yang ringkasnya adalah delta H sama dengan MC theta bahagi dengan N. N tu adalah bilangan mol. Jadi itu sahaja. Jadi dalam kes ni, walaupun kita dapat negatif tadi tu kan. Contohnya negatif 100 kilojoule tu. Untuk pengiraan negatif kita abaikan dia.
Negatif tu kita abaikan dia. Okey. Lagi. Theta ni adalah perubahan suhu. Perubahan suhu macam fizik. Contohnya suhu akhir 90 degree, suhu awal 30. Ni theta lah ni. Dia merujuk kepada theta. Okey, C tu dia akan bagilah muatan haba tentu. Dia akan bagi. Jadi C tak payah hafal. Okey. Jadi pengiraannya lebih mudah berbanding fizik. Sebab dia akan bagi, kita je masuk dalam formula je. Cuma kita kena pasti dia bagi tu mol ke, dia bagi delta H ke, dia bagi Q. Itu je. Dapat semua tu kita just masuk. Dia tak macam fizik. Jadi lebih better sikit. Okey. Disebabkan kita dah masuk alang-alang pemendakan ni, kita masuklah sikit apa itu pemendakan, guys. Jadi tindak balas pemendakan ni, precipitate ni, dalam bahasa Inggeris, iaitu muatan haba tentu suatu larutan adalah sama dengan muatan haba tentu air. Tak payah cerita ni lah, guys. Tak payahlah ni. Yang penting kita tahu bahawa haba persekitaran dibebaskan ni adalah exo. Jadi untuk pemendakan ni dia adalah exo sebab haba dibebaskan persekitaran. Okey. Jadi tiada haba diserap oleh radas. Adalah sikit sebenarnya. Tapi nampak kat sini dia adalah exo. Jadi kena ingatlah. Precipitate dia adalah exo. Ingat untuk pembelajaran ni je. Masa exam nanti dia akan bagi clue lain. Okey. So cikgu boleh teruskan lagi, guys, ke korang dah pening dah sikit? Kalau pening cikgu stop sampai sini. Cikgu tak nak memaksa-maksa awak kan pening pula. Boleh? Kita masuk sikit Lia okey. Kita masuk sikit je. Okay, itu buat satu contoh. Minggu depan kita sambung lagi. Okey, kat sini sekumpulan murid menjalankan satu eksperimen seperti yang ditunjukkan di bawah. Okey, kat sini kita ada polystyrene Okey, soalan akan tanya nanti selain daripada polystyrene, boleh tak kita guna benda lain? Boleh. Kita jangan guna bekas besi, guys, sebab besi tu dia absorb heat. Kita guna bekas plastik. Kalau ditanya selain daripada polystyrene boleh guna apa? Guna plastik. Kalau dia bagi plastik, kita cakaplah guna polystyrene. Sebab polystyrene plastik ni dia tak serap heat kan? Sebab dia plastik. Okey, lagi apa lagi dia cakap? Jadi ini adalah yang bahan. Ini adalah hasil. Daripada kes ni, kita nampak suhu awalnya 28, suhu akhirnya 28.5. Nampak tak meningkat? Jadi dia adalah exo. Inilah cikgu masukkan. Jadi korang tak payah hafal. Korang tengok clue-clue dekat sini je. Okey. Cuma pengiraan tu kita minggu depan lah. Pengiraan supaya spesifik sikit. Minggu depan kita buat pengiraan je. Okey, jadi soalannya dia tulis. Tuliskan persamaan seimbang bagi tindak balas tersebut. Kita tengoklah. Ini apa ni? Ini adalah larutan natrium sulfat. Kan? Yang ini adalah plumber nitrat. Jadi plumber nitrat. Buatlah plumber nitrat. Tak kisahlah mana-mana dulu pun, guys. Okay, plumber nitrat berjumpa dengan sodium sulfat. Jadi Na2SO4. Jadi semua-semua ni korang kena main lah ni persamaan. Kalau tak main persamaan nanti susah juga kita. Okey, jadi persamaan ni kena mainkan. So hasilnya apa? Hasilnya adalah campuran. Jadi campuran kita buat sendirilah. Ni garam, guys. Kalau garam kita just tukar tempat je. Plumber sulfat tambah dengan natrium nitrat. So balancekan dia. Tada. Dah cukup. Itu sahaja persamaan. Jadi ini persamaan-persamaan asas yang kita belajar sebelum ni. Okey, persamaan yang paling berat adalah bab garam. Bab asid tu, yang tu berat. Selain daripada tu, bab lain semua equation yang biasa je. Okey, kat sini kata kelaskan hasil yang terbentuk kepada garam terlarut. Terlarut ni maksudnya garam yang soluble lah. Soluble dan juga insoluble, yang tak larut. Sekarang ni dia nak yang larut dulu, guys. Cuba tengok balik yang atas ni. Agak-agaknya mana yang larut? Okey, kita mulakan dengan plumber nitrat. Larut tak plumber nitrat? Plumber nitrat larut tak? Logiknya larut. Sebab ni air, guys. Air, guys. Kecuali dia tak bagi gambar. Kalau tak bagi gambar, korang ingatlah yang cikgu lukis gambar.
air tu, kalau korang ingat lagi. Si Chong punya anak halal bagai itulah. Jadi langkis ni apa-apa ada nitrat mesti larut. Mesti larut. Okey. Tapi kat sini dia tak nak bahan guys, dia cuma nak hasil, produk. Jadi kita kena make sure jawapan kita tu ikut apa yang soalan tu nak. Kita jawab dah betul dah. Ini adalah tak larut tapi itu adalah hasil. Hasil lah. Ini adalah bahan. Inilah hasil produk kita. Jadi soalan nak hasil. Jadi antara dua ni, manakah yang larut? Plumbum sulfat larut tak? Kalau ikut yang ni lah larut nitrat ni guys. Ada nitrat mesti larut. Betul Nasrul. Plumbum sulfat tak larut. Jadi nitrat ni larut. Dia tulislah NaNO3. Okey, kat sini dia tak cakap namakan. Jadi kita boleh tulis nama ataupun kita boleh tulis formula. Kalau suruh namakan, korang kena tulis namakan lah. Natrium nitrat. Okey, so kena hati-hati juga soalan ni. Ni nasib baik. Dia tak suruh minta tulis nama. Jadi kita tulis formula dan nama. Mana-mana boleh. Jadi automatik yang tak larut adalah plumbum sulfat. Itulah hasil je. Okey, apakah yang dapat diperhatikan apabila dua larutan itu dicampurkan? Okey, apabila benda-benda yang tak larut, kita akan nampak mendakan di situ terbentuk. Precipitated. So, agaknya mendakan apakah yang terbentuk ni guys? Siapa tahu? Mendakan apakah yang terbentuk? Plumbum sulfat ya, warna-warna. Bila sebut pemerhatian, kita tengok warna ke, perubahan warna, perubahan mendakan, perubahan gas kalau ada. Tu namanya pemerhatian. What we can observe. Nampak tak? Kita observe kan. Observe ni pemerhatian. Pemerhatian tu adalah kita nampak. Warna peran tak Nasrul. Warna peran tu untuk kuprum sahaja. Kuprum sahaja. Jadi benda-benda pepejal kebanyakannya warna putih guys. Kebanyakannya warna putih. Kecuali ferrum 3 perang, ferrum 2 hijau, kuprum perang. Yang lain kalau tak pasti korang buat putih je. Okay? Jadi kat sini korang buatlah mendakan putih. Mendakan putih terbentuk. Okay. White precipitated is formed. Precipitated is formed. Itu saja kalau benda-benda yang macam tak common sangat tu biasa putih lah. Kalau mendakan perang je untuk kuprum. Okey, berdasarkan perubahan suhu dalam eksotermik menyatakan jenis tindak balas ini. Tahulah tindak balas eksotermik. Okey, boleh. Okey, bermula yang E ni calculation ni kita akan buat minggu depan lah. Supaya standard sikit. Macam tu. Okey, dah sampai sini korang rasa nak tanya apa-apa tak yang ada dalam fikiran korang ni?